Karim Imamil Muttaqin wa Qaidi Du'atil Mujahidin Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, pegawai masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan ustaz-ustaz, muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi yang berbagi ini. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan taufik dan hidayahnya pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Selesai kita menunaikan salat subuh berjamaah, saya diminta untuk menyampaikan tazkirah subuh. Cuma bersempena hari ini cuti umum, iaitulah sempena nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Saya diminta untuk mengulas sedikit tajuk ini, dan insyaAllah masa lebih kurang dalam setengah jam begitulah insyaAllah ya. Sarapan pun tak ada ni ya, dah sarapan awal ni. Jadi insyaAllah kita sama-sama perbincangkan tajuk ini insyaAllah, yang selalulah kita perbincangkan, cuma bersempena dengan turunnya Al-Quran. Di awal Quran kita telah sebut, Allah Ta'ala telah menyatakan tentang Al-Quran. Awal surah Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab, itu kitab. Maksud kitab di sini ialah Al-Quran. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya. Hudan, menjadi petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebetulan turunnya Al-Quran itu, awal turunnya itu berada pada bulan Ramadan, iaitulah pada 17 Ramadan. Ayat yang pertama ialah Al-Alaq, Iqra 1 hingga 5, yang selalu kita baca kan ya. Itu turunnya pada 17 Ramadan ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat Jibril. Pertama kali Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Nabi bertemu malaikat Jibril ni ratusan kali, tetapi bertemunya malaikat Jibril dengan Nabi ini dalam rupa bentuk manusia. Semuanya dalam bentuk rupa manusia, maknanya menjelma sebagai manusia. 2 kali saja dalam rupa bentuk asal. Malaikat Jibril ini bersayap, sayapnya 600 sayap. Iaitulah ketika mana Mi'raj ke langit. 2 kali saja, yang lain semua menjelma sebagai manusia. Ada yang satu hadis Nabi ketika mana malaikat Jibril bertemu dengan Nabi, disaksikan oleh para sahabat. Datang seperti seorang yang muda, memakai pakaian yang elok, rambutnya elok, bersikat. Duduk di depan Nabi, lalu meletakkan lututnya bertemu dengan lutut Nabi, dan ada persoalan daripada malaikat Jibril yang disaksikan sendiri oleh sahabat. Apa antaranya? Akhbirni anil iman ya Muhammad, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Itu ya. Bila malaikat dah pergi, Nabi tanya sahabat, tahu kamu siapa yang jumpa aku tadi? Wallah, tak tahu ya Rasulullah, Allah Rasul yang tahu. Itulah Jibril. Dah lalu dah. Kalau Nabi sebut, ni yang jumpa ni depan aku ni Jibril ni, oh habis dipeluk-peluk si Jibril ni ya. Dah pergi, baru Nabi sebut itulah Jibril.
Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Quran itu menjadi petunjuk kepada kita di atas dunia ni, kerana di dalamnya mengandungi hukum hakam, mengandungi pelbagai benda termasuk akidah, menceritakan tentang kisah-kisah orang zaman dulu sebagai peringatan kepada kita. Ayat hukum tak banyak. Ayat hukum boleh dikira. Tapi yang lain tu adalah peringatan kepada manusia, ya, menceritakan tentang akidah, kisah-kisah zaman-zaman dulu untuk menjadi peringatan kepada kita. Yang paling dekat dengan kita tu lah ayat pendek tu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu cerita tentang tentera bergajah yang menyerang Kaabah. Secara ringkasnya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, turunnya Al-Quran ini dia ada 3 peringkat. Ya. Yang pertamanya ialah turun Al-Quran secara daf'atan wahidah. Ya, turunnya Al-Quran secara sekaligus 30 juzuk tu. Mana Allah Ta'ala turunkan, ya, letakkan di Lauhul Mahfuz. Lauh Mahfuz ni satu tempat di mana di situlah kolam ni makhluk Allah, ya. Dia akan menulis apa-apa juga benda yang akan berlaku atas dunia, termasuk kita punya manual, buku manualnya. Bila hidup, bila mati, rezeki banyak mana, isteri berapa, anak berapa, semua itu ada dalam Lauhul Mahfuz. Ya? Bila Allah perintah kepada kalam untuk menulis, ya, dia akan menulis. Nabi pernah mendengar, ya, kalam tu tengah menulis, goresan kalam tu tengah menulis. Jadi Al-Quran untuk pertama kalinya turunkan, ya, sekaligus duduk di Lauhul Mahfuz. Kalau kita tengok dalam Al-Buruj ayat 21, ayat 22, Allah Ta'ala menyebut bal huwa Qur'anun majidun fi lauhil mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu, siapa orang kafir mendustakan Al-Quran. Sebab itulah maknanya kita tengok dalam Al-Quran Allah Ta'ala cabar mereka yang mendustakan Al-Quran, mengatakan bahawa itu ialah rekaan daripada Nabi SAW. Nabi bawa Islam ini dianggap sebagai pendustaan, tipu tak tipu, ya. Sampai dia kata kahin ni, dukun ni bomoh je ni, ya. Semua macam-macam, tukang sihir macam-macam disebut. Dan ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul, masyarakat Arab ni terkenal dengan bahasa dia, sastra hebat orang Arab ni. Sebab itu Allah Ta'ala cabar mereka dalam Al-Quran surah Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika sekiranya kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ya, fa'tu bisuratin, datangkan satu surah. Surah paling pendek, inna a'tainakal kautsar, 3 ayat aja, ya. Datangkan yang panjang, antaranya Baqarah lah, 3 juzuk dekat 3 juzuk, ya, Baqarah. Datangkan satu surah seumpama Al-Quran, ya, kalau sekiranya kamu benar, orang yang benar. Dijawab oleh Allah dalam ayat berikutnya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu, sekiranya kamu tak dapat nak mendatangkan satu surah daripada seumpama Al-Quran, walan taf'alu, Allah Ta'ala gunakan perkataan lam nun, bahasa Arab kata itu nafi istiqbal, menafikan untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Sebab itu kita tengok dalam ayat yang berhubung kait dengan Yahudi dan Nasrani yang menjadi musuh umat Islam, menggunakan perkataan lan, huruf lan.
Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan sekali-kali sampai bila-bila sampai hari kiamat yang nama Yahudi, nama Nasrani tidak akan redha kepada kamu wahai umat Islam selagi kamu tidak mengikut mereka. Gunakan perkataan lan, sampai bila lah. Buatlah perdamaian ke macam-macam pun tetap bulan puasa ya memang jadi dia punya keseronokan, ya suka nak melancarkan serangan kepada Palestin. Itu kerja dia lah. Dulu masa tahun bila yang berpuasa tu teruk betul ya. Yang ini ada gak tapi tak banyak lah ya. Allah, itulah kerja dia. Dan saat besok akan hancur mereka ialah dikala ya Mahdi turun, ya Mahdi maknanya muncul, ya Nabi Allah Isa alaihissalam turun, ya yang menjadi ketua mereka ialah Dajjal akhir zaman yang menjadi tanda besar kiamat. Akhirnya akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihissalam dengan tombaknya. Mati besok semua lari, ya mereka menyorok belakang batu, ya itulah peperangan terakhir antara umat Islam dengan mereka, ya sehingga mereka menyorok di belakang batu, di belakang pokok dan batu akan berkata, ya Muslim, hei Muslim, ni belakang aku ada Yahudi nyorok, datang sini bunuh. Sebab itu illa gharqat, kecuali pokok gharqat, satu pokok Yahudi, itu dia menyorok belakang tu, pokok tu senyap sunyi. Itu sekarang ya mereka telah pun menanam pokok secara besar-besaran, pokok gharqat sejak tahun 1960-an dulu. Itu semua pokok-pokok Yahudi lah. Akhir zaman dia nak menyorok situ, tapi hari itu kebakaran. Tengok pokok-pokok yang besar-besar pun kebakaran juga ya, terbakar. Itulah dia Yahudi. Jadi bermaknanya ya Lauhul Mahfuz, ya daripada Lauh Mahfuz turun, maknanya sekaligus di Lauhul Mahfuz, ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni duduknya di langit dunia. Langit dunia, langit yang paling hampir dengan bumi. Di Baitul Izzah itulah maknanya adanya, macam kita di bawah ni Kaabah, tempat kita bertawaf, ibadat untuk manusia. Di sana ada tempat ibadat untuk para malaikat. Diceritakan dalam hadis Nabi SAW, ya mereka bertawaf, mereka bermacam-macam ya di Baitul Izzah, tempat malaikat ini. Ya setiap hari 70.000 orang, 70.000 malaikat beribadat. Besok tukar lain 70.000. Tiap-tiap malaikat ni sampai kiamat tak boleh dua kali, maknanya dia sekali je. Setiap hari 70.000. Dia sekali je dalam seumur hidup dia. Maka bayangkan banyak mana jumlah malaikat. Ya. Jadi turunnya juga daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia juga daf'atan wahidah, sekaligus tung kat situ. Ya. Mana dalilnya? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Ya, malam diberkati termasuklah ya 17 Ramadan yang pertama tu, sehinggalah habis Al-Quran itu turun selama lebih kurang 23 tahun. 23 tahun. Nak 6,000 lebih tu 23 tahun. Tapi daripada Lauh Mahfuz pergi ke Baitul Izzah ni daf'atan wahidah, sekaligus juga. Ya. Dan begitu juga antaranya juga dalam surah Al-Qadar yang selalu kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Itu turun pada malam Qadar tu lah. Ya, pada bulan Ramadan, sehingga malam Qadar itu dijadikan satu malam berterusan sampai bila-bila selagi ada Ramadan. Ya, fi asril awakhir min Ramadan, ya pada 10 malam yang terakhir. Itulah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 malam. Ya. Satu-satunya ayat yang menceritakan tentang Ramadan ialah ayat di dalam bulan yang disebut oleh Allah ialah bulan Ramadan. Juga menceritakan tentang turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, ya. Ini bulan Ramadan turunnya Al-Quran, ya.
yang kita raikan pada hari ini 17 Ramadan itulah, ya. Tuan-tuan yang rahmati Allah, itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga bila? Turunnya daripada Baitul Izzah di langit dunia yang 30 juzuk kat sana, dia turun secara mufarraqah, secara beransur-ansur selama 23 tahun lebih kurang dengan 6,000 lebih ayat. Ya, secara beransur-ansur ikut keadaan. Ikut keadaan. Sebab itu kita ada asbabul nuzul. Sebab-sebab turun ayat. Antaranya ialah pengharaman arak. Pengharaman arak. Dia arak ni dah jadi minuman orang jahiliah zaman dulu. Mana dah jadi minuman dia. Jadi nak diharamkan ni dia berperingkat. Ya. Jadi turunnya Al-Quran yang mula-mula dia tidak mengharamkan arak. Dalam Quran disebut wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Wa ismuhuma, dosa arak lebih banyak dari manfaat. Jadi disebut dosa arak, maknanya mudarat arak itu lebih banyak daripada manfaat. Jadi bermaknanya arak ada manfaat ke tidak? Quran kata ada manfaat. Tapi antara manfaat dengan mudarat, banyaknya mudarat. Bila benda yang bercampur antara manfaat dengan mudarat, kalau banyaknya mudarat, biasanya jadi yang mudarat itulah. Kaedah usul fiqh kata izajtama'al halal wal haram ghulibal haram. Apabila bercampur ataupun berkumpul benda yang haram dengan yang halal, ghulibal haram, dimenangkan yang haram. Dalam satu benda ni ada yang halal, ada yang haram. Biasa syarak kata dimenangkan yang haram jadi haram. Ya, tuan-tuan, walaupun ada syubhat, ya. Jadi asalnya begitu. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sahabat-sahabat yang minum arak ni, dah arak tu menjadi minuman dia. Turun ayat ni minum lagi tak masalah, belum haram. Ya, saya tanya kawan saya namanya Yusuf Ong. Mungkin ada yang kenal kat sini, ya. Dulu kerja di Jais, ya, dia berhenti. Dia buat restoran Cina Muslim. Dulu kat Alam section 18 ada satu, ya, di section 9 ada satu. Tapi nampak saya buat tak ada, semua lama tak call dia. Ya. Sat, saya tanya lah, orang Cina suka kalau masak ni mesti berbagi arak, ya. Apa? Dia kata kalau kita masukkan arak ni, makanan jadi sedap. Kata Quran kata ada manfaat, betul ada? Kemudian makanan jadi tahan, lambat basi. Jadi ada manfaat ke tidak? Ada. Ya. Tapi masalahnya minum dia jadi mabuk. Merosakkan apa? Merosakkan akal, jadi ketagihan, jadi membazir pula duit, ya. Itu sebab dia jadi haram. Sikit tak mabuk pun haram, banyak, ya, tak mabuk pun haram. Sikit banyak kalau mabuk dah tentu haram. Ya, itu arak. Ya, jadi itu istilahnya. Jadi para sahabat masih minum, sehingga maknanya waktu solat imam pun mabuk, ya, Bilal pun mabuk, makmum pun mabuk, dah belum haram, ya. Dah tak dapat ijaz dah, teringin, sejam sebelum solat minum jadi mabuk. Sehingga diceritakan maknanya imam tak baca surah panjang, qul ya ayyuhal kafirun je, tapi macam semuka tak habis-habis. La a'budu ma ta'buduna wala antum a'biduna ma la a'budu, balik-balik macam tu kan, ya. Tak jumpa lakum dinukum waliyadin, tak jumpa, dah mabuk. Si Bilal kat belakang ni pun mabuk, muazzinnya tak boleh nak menegur, makmum pun mabuk juga sebahagian. Akhirnya turun ayat, wala taqrabus salata wa antum sukara, jangan kamu hampiri solat, ya, dalam keadaan kamu mabuk. Wah, waktu tu tak jadi haram lagi. Oh, ni nak sembahyang tak boleh mabuk. Jadi dia adjust lah, ya. Agak-agak 2 jam ni minum mabuk hilang, okey lah, ya. 2 jam nak masuk waktu, minum dulu.
Lepas saja berdengung dah hilang, jadi imam tak masalah. Waktu itu turun ayat lagi tu. Lama dah ya. Baru turun ayat yang terakhir mengharamkan arak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Hei orang beriman, arak, judi, bertenung, nasib, berhala, semua perbuatan keji, fajtanibuh, jauhi. Bila dah macam itu, habis dia pergi rumah, pada rumah tu dia tuang semua tong-tong arak, dia lepar keluar. Itulah maknanya Al-Quran yang peringkat ketiga diturunkan secara secara mufarraqah, secara beransur-ansur mengikut keadaan. Tapi dah sampai ke tangan kita ni 30 juzuk tuan-tuan ni, ya, nak mufarraqah lagi ke? Ya, mula-mula ayat tu dah haram tetap haram dah. Itu makna nak cerita tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apabila orang Arab dicabar tak dapat nak buat tadi. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Fa illam taf'alu, sekiranya kamu tak dapat nak bawa, nak buat satu surah macam Al-Quran, ya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, dan sekali-kali kamu tak akan berjaya buat sebagaimana Al-Quran, ya. Fattakuna allati waquduha an-nas wal hijarah, takutlah neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada batu berhala dan juga manusia, uiddat lil kafirin. Tak boleh. Walaupun dalam sejarah mereka yang hebat dengan sastra buat juga macam Al-Quran. Dia dengar surah Al-Fil, kan Al-Fil sedap dia gaya bahasa dia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kan lil ujungnya kan ya. Boleh. Cakap buat Al-Quran macam itu boleh. Dia pun buat. Apa dia? Ya. Fil kata dia. Mal fil innahu qartun tawil. Sekali dengar sudah juga ya. Sudah juga. Kalau dibaca lagu macam imam tadi. Fil mal fil innahu qartun tawil. Sedap. Tapi itu bukan Quran. Alam tara kaifa itu menceritakan tentang sejarah tentera bergajah nak menghancurkan Kaabah. Bawa gajah tu kan ya. Akhirnya Allah Ta'ala lontar dengan batu yang dibawa oleh burung ababil, burung yang berkawan-kawan, lontar tadi ya. Akhirnya kena kat mereka ni ya, ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Daun yang dimakan ulat jangan bergulung-gulung kan ya. Itu yang ada ulama-ulama menyebut itulah nuklear di dalam Al-Quran. Batu tu mengandungi nuklear. Kena aja walaupun kecil. Terbakar. Yang bawa burung boleh bawa asal kat mana lah tuan-tuan. 3 ketul dia paling banyak. Kat mulutnya 1, kat tangannya 2. Ada boleh bawa lagi, tak boleh itu dia ya. Hancur tentera bergajah yang angkuh Abraha ni ya, hancur. Jadi yang dia buat fil itu apa? Fil gajah. Malfil, apakah dia gajah? Innahu qartun tawil, gajah itu yang mempunyai belalai yang panjang. Aku pun pandai buat kalau macam itu. Itu cakap macam cerita lembu. Apakah dia lembu? Memang tak boleh buat. Cabaran itu sampai sekarang tidak dapat dibuat oleh mereka. Sebab itu Al-Quran ni tuan-tuan, Allah Ta'ala pelihara. Inna nazzalna inna anzalnahu zikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala yang menurunkan Quran dan Allah Ta'ala yang memelihara. Sampai sekarang Al-Quran dipelihara. Ya, bahasa Arab ni bahasa yang hebat tuan-tuan. Sebab itu dipilih sebagai bahasa Quran. Setiap baris itu mengandungi makna tuan-tuan. Berubah baris berubah makna. Sebab itu bila kita bertadarus bulan Ramadan, kita kena balik semula kepada konsep tadarus. Ya, bulan Ramadan semangat 1 juzuk baca seorang-seorang. Ya, alangkan qori pun kadang-kadang baca salah masa pertandingan. Baris atas terbaca baris bawah. Ini kan pula kita baca seorang-seorang. Ya betul. Ya, kita dah terror baca kan ya. Tapi tadarus dalam konsep ya, dia perbuatan itu dilakukan oleh 2 orang. Ya, belajar mempelajari Al-Quran. Jadi paling kurang ada 2 orang lah, seorang semak, seorang baca.
Sebab bahasa Arab ni lain tuan-tuan, satu berbarisnya ubah-ubah. Ya. Perkataan mar'atun. Apa makna mar'atun? Mim, ra, alif, hamzah, ta marbutah. Mar'atun maknanya ialah perempuan. Mar'atun. Ataupun nisa, dalam Quran ada surah nisa, itu surah untuk perempuan. Mar'atun, mim baris atas maknanya perempuan. Cuba tuan-tuan ubah jadi mir'atun, mim tu baris bawah. Huruf sama cuma baris berubah satu saja, maka berubah dari segi maknanya. Mar'atun perempuan, mir'atun cermin. Jauh bezanya tuan-tuan. Bahasa Arab ni dia lain. Isya, waktu isya. Cuba tuan-tuan adjust, ubah jadi asya, ain baris atas. Isya, waktu isya, asya hidangan makan malam. Lain tuan-tuan ya, bahasa Arab tu. Sebab itu kita biar baca tu kira ada teman, ada ustaz ke, tak kisahlah ustazah, dia seorang baca, seorang betulkan, ya tu. Jadi itulah turun ya. Tahap yang seterusnya tadi ialah secara berangsur-angsur ikut keadaan sehingga makan masa 23 tahun lebih, ya. Dan surah yang terakhir diturunkan oleh Allah, ya, adalah surah yang, ya, apa tu surahnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami din. Itu ayat yang terakhir. Pada hari ini telah aku, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah sempurnakan agama kamu. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam Madinah, kata Allah, aku redha Islam itu menjadi agama. Itulah ayat yang terakhir, ya. Nabi SAW, ya, selepas wahyu yang terakhir ni, Nabi SAW telah wafat maknanya, ya. Ni sahabat yang dengar ayat yang terakhir dia menangis. Sebab tahu dah, ya, agama dah sempurna, nikmat dah sempurna, ya. Sahabat antaranya ialah, ya, Abu Bakar, dia sedih, menangis. Sebab tahu bahawa Nabi tak akan lama hidup. Betul, ya tuan-tuan. Ya tuan-tuan, ya. Jadi itu maknanya penurunan Al-Quran, ya. Dan dia merupakan satu mukjizat, ya. Sebab itulah Al-Quran ni yang kita ada ni sampai sekarang, ya. Asalnya mana ada baris, bahasa Arab tak ada baris tuan-tuan, ya. Itu dah dibariskan, mudahlah kita baca ni. Sekali lagi, ya, keistimewaan Al-Quran, ya. Antara keistimewaan Al-Quran pertamanya kita baca dapat pahala, ya. Kita baca dapat pahala. Zikir yang paling senang, paling afdal ialah baca Quran, ya. Kita tak nafikan zikir-zikir yang warid daripada Nabi lah, tapi Nabi sebut man qara harfan minal Quran falau hasanah. Siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, satu kebaikan diganda dengan 10. Wala aqulu alif lam min harfun wa alif harfun wa lam harfun. Aku tak kata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita baca alif lam mim dapat 30 ganjaran, ya. Kemudian Al-Quran ni kalau tak dibaca tak sah solat, ya. Apa dia? Itu Fatihah, ya. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ya. Tidak sah sembahyang bagi mereka yang tidak membaca Fatihah. Fatihah itu kan sebahagian daripada Al-Quran, ya. Yang ketiganya, Quran ni terjaga daripada berbagai bentuk penambahan dan sebagainya kerana Allah Ta'ala memelihara Al-Quran, ya. Dan yang keempat, Al-Quran bebas dari pelbagai percanggahan. Tak ada satu ayat dia bertentang ayat sana, tak. Tak macam kitab-kitab, ya, yang lain, ya, yang bercanggah antara satu sama lain, ya. Yang kelimanya, Al-Quran ini mudah dihafal. Kalau Malaysia ni kan banyak orang menghafal Quran. Yang anak saya pun alhamdulillah, seorang dah habis, seorang lagi tengah menghafal. Kita pun, ya, baca boleh hafal, tak masalah, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikr, ya. Sungguhnya kami Allah mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk dihafal, ya. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran itu? Boleh dihafal senang.
6,000 ayat ya, boleh dihafal dalam dada. Berbanding dengan kitab-kitab lain, ya, kitab-kitab agama lain, tak ada seorang pun hafal. Pernah ada pertanyaan dalam internet, saya tengok kan dalam YouTube, ya. Bila bercakap tentang menghafal ni kan, Quran dihafal. Oh, dia kata kami ni, ya, tak boleh, susah nak menghafal, ya. Dan Quran ni juga sebagai mukjizat. Itu antara kebaikan, ya, kebahagiaan Al-Quran ni ialah merupakan mukjizat sehingga terpelihara pada hari ini. Dan antara juga keistimewaan Al-Quran juga ialah bila kita baca rasa kita damai. Ada kita jemu ke baca bismillah? Tak ada, ya. Lagi kalau imam baca sedap, ya, lagu dia, ya, Qul huwallah tu, ya, seronok kita baca, ya. Mana bila kita baca mendatangkan ketenangan dalam jiwa kita, ya. Dan juga Quran itu juga sebagai penyembuh. Kita baca Quran sebagai penyembuh. Orang ru'yah tu pakai apa ayat Quran, ya, halau jin daripada badan, semua dengan Al-Quran, ya. Jadi itulah tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat sekarang itulah dulu, ya, pendek je lah sudah lah, ya. Okey ke? Saya sentuh dua aspek sajalah pada hari ini. Jadi mudah-mudahan lah maknanya ada manfaat pada saya sendiri dan pada tuan-tuan yang hadir. Mari sama-sama kita meneruskan, ya, perjuangan kita dalam ibadah dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Taala mengurniakan kepada kita ganjaran yang sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.